Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan meneruskan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5 di bawah bidang pengajian Al-Quran dengan tajuk tuntutan mengukuhkan perpaduan nasional. Marilah sama-sama kita membaca dan memahami maksud ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan. Dan kami telah ciptakan kamu semua pelbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu semua saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya, semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha kenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Intisari ayat. Yang pertama, Allah menciptakan manusia daripada pelbagai suku dan kabilah untuk saling berkenalan serta tolong-menolong antara satu sama lain dalam pelbagai perkara. Yang kedua, Allah tidak menilai seseorang dengan warna kulit, tetapi berdasarkan pada sifat taqwa, yakni amalan baik yang telah dilakukannya. Asbabun Nuzul. Ketika Fatih Makkah, Sayyidina Bilal bin Rabah telah naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan. Beberapa orang telah berkata, apakah patut seorang budak hitam azan di atas Kaabah? Maka yang lain berkata, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti ia akan menggantikan, yakni menggantikan Sayyidina Bilal bin Rabah. Baik, ayat 13 surah Al-Hujurat diturunkan bahawa dalam Islam tiada diskriminasi. Orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita akan melihat konsep perpaduan dalam Islam. Yang pertama, Islam menekankan 3 asas utama, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Yang kedua, fitrah manusia untuk menjalinkan hubungan sesama mereka. Yang ketiga, Rasulullah memberi kebebasan untuk menjalankan aktiviti ekonomi tanpa mengira kaum. Dan yang keempat, agama Islam ialah agama yang disampaikan kepada semua umat manusia. Baik, seterusnya ciri perpaduan nasional. Yang pertama, perbezaan dalam masyarakat adalah satu keistimewaan. Yang kedua, hubungan dua atau lebih masyarakat dan budaya. Yang ketiga, penyatuan bangsa Malaysia. Yang keempat, integrasi sosial dalam sektor ekonomi. Dan yang kelima, menghilangkan perbezaan identiti. Kepentingan menjaga dan membina perpaduan nasional. Yang pertama, ia akan mengelakkan terjadinya permusuhan antara kaum berpunca daripada sifat asabiyah. Yang kedua, ia dapat membangunkan ekonomi negara dengan menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara kita Malaysia tercinta. Dan yang ketiga, ia akan meningkatkan imej negara sebagai negara yang aman dan harmoni di mata dunia. Baik, di antara usaha-usaha dan juga strategi atau tindakan untuk mengukuhkan perpaduan nasional dalam kehidupan. Yang pertama, kepada individu. Setiap individu hendaklah belajar menghormati sejarah negara. Yang kedua, individu perlulah mengelakkan diri daripada menyebarkan perkara-perkara yang dapat mencetuskan permusuhan. Yang kedua, kepada masyarakat. Masyarakat perlu mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Dan yang kedua, masyarakat perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid sekolah. Dan yang ketiga, kepada negara. Negara ataupun kerajaan perlu menganjurkan pelbagai kempen dan kerajaan juga perlu menambah baik kurikulum pendidikan sedia ada.
Baik, seterusnya yang terakhir ialah pengajaran ayat. Daripada ayat ini ada 3 pengajaran. Yang pertama, meyakini tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni menjadikan manusia yang berbilang-bilang bangsa dan puak. Yang kedua, sebagai umat manusia, kita adalah saling bantu-membantu dan tolong-menolong dalam membangunkan negara. Dan yang ketiga, Allah tidak akan menilai seseorang berdasarkan kepada paras rupa, tetapi berdasarkan kepada ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa